Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bani dan banat, Mula harap kamu semua sihat. Jadi pada pelajaran akidah kali ini kita akan belajar pelajaran 1, unit 1 dan 2, iaitu agama Islam. Okey, jom kita buku teks muka surat 2. Tujuan agama Islam diturunkan. Tujuan agama Islam diturunkan. Okey. Kenapa agama Islam diturunkan? Islam adalah cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Islam adalah cara hidup yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Islam adalah cara hidup yang paling sempurna. Islam adalah cara hidup yang paling sempurna. Kita tengok, kenapakah agama Islam diturunkan? Apakah tujuannya? Apakah tujuan agama Islam diturunkan? Kita boleh tengok unit 1 muka surat 2. Unit 1 muka surat 2. Kita tengok apakah tujuan agama Islam diturunkan. Yang pertama, Islam sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk menunjukkan kelemahan manusia. Menunjukkan kelemahan manusia. Sebab apa Islam turun? Sebab manusia ni lemah. Jadi Allah turunkan Islam untuk menjadi panduan hidup manusia. Terusnya yang ketiga, untuk memansuhkan agama-agama terdahulu. Untuk memansuhkan agama-agama terdahulu. Maksud mansuh ni ialah untuk menghapuskan ataupun menghilangkan agama-agama yang dulu, agama Nabi-Nabi yang dulu. Kemudian yang keempat, untuk melengkapkan agama-agama samawi terdahulu. Untuk melengkapkan agama-agama samawi terdahulu. Agama samawi ini bermaksud agama yang diturunkan kepada Nabi. Okey, untuk kemaslahatan manusia. Yang kelima, untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam tu sebab tu Islam tu turun. Allah turunkan Islam. Okey, cuba tengok. Kita tengok unit 2. Islam sebagai rahmat daripada Allah. Unit 2 muka surat 3. Islam sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mari kita tengok seorang guru bersama murid-muridnya. Kita tengok apa yang gurunya bercakap dengan muridnya. Tengok, muridnya bertanya, "Saya mendapati manusia mempunyai kelebihan berbanding makhluk Allah yang lain." Muridnya kata dia rasa manusia ni lebih daripada makhluk-makhluk lain. Dia kata lebih baik. Lepas tu gurunya berkata lagi, guru dia kata, "Benar, manusia digunakan akal oleh Allah SWT untuk mentadbir alam ini." Benar, manusia digunakan akal oleh Allah SWT untuk mentadbir alam ini. Kemudian muridnya bertanya lagi, "Adakah akal semata-mata boleh digunakan untuk mentadbir alam ini?" Murid tanya, "Kalau kita guna akal, kita boleh takbir alam ini tak?" Okey, kemudian gurunya menjawab, "Akal tidak mampu memahami semua perkara di alam ini. Kita tidak akan mampu mentadbir alam ini dengan baik hanya dengan akal." Okey, ustaz dia kata cikgu dia kata kalau kita guna akal saja nak takbir, nak kawal alam ini tak boleh. Dia kena ada panduan. Jadi bagaimana kita boleh mentadbir alam ini dengan baik? Muridnya bertanya. Murid tanya, macam mana nak mentadbir alam ini dengan baik? Kan? Ustaznya menjawab, kita memerlukan panduan agama. Oleh kerana Islam adalah agama yang paling sempurna, maka orang yang paling memahami ajaran Islam dan bertakwa adalah yang paling layak mentadbir alam ini. Kemudian muridnya berkata, Jadi
Allah menguraikan agama Islam sebagai panduan untuk kita hidup di dunia ini. Islam sebagai tanda kasih sayang dan rahmat Allah kepada makhluknya. Dan gurunya berkata, benar, ketahuilah bahawa kemusnahan alam ini berlaku akibat perbuatan manusia yang ingkar daripada ajaran Islam. Murid dia kata, jadi kalau macam tu Allah bagi Islam ni untuk panduan hidup kita lah kat dunia ni, sebagai tanda kasih sayang Allah. Allah sayang kita, dia bagi Islam. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi panduan hidup, macam mana nak hidup kat dunia ni, selamat dekat dunia, selamat dekat akhirat. Kemudian gurunya kata lah, betul lah, betul, kemusnahan alam ini musnah, jadi kerosakan semua sebab manusia sendiri yang tak tega. Okay, tengok, ada dalil dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa ghayra dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi turja'un. Yang bermaksud, maksudnya, apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal kepada Allah tempat taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan rela hati, suka ataupun terpaksa, dan kepadanya mereka dikembalikan. Allah berfirman, yang bermaksud, Allah tanya, ada agama yang lain selain daripada agama Allah? Padahal Allah lah tempat taat semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, yang rela ataupun yang tak rela, yang terpaksa, dan kepadanya dan kepada Allah kita semua kembali. Kemudian seterusnya, Islam mengatur kehidupan manusia dalam aspek berikut. Islam mengatur kehidupan manusia dalam aspek berikut. Yang pertama, harta benda. Islam mengatur harta benda. Islam mengatur jasmani. Islam mengatur akhlak. Islam mengatur rohani. Islam mengatur masyarakat dan peribadi. Tanpa Islam, manusia akan menjadi sesat. Manusia yang sesat akan menyebabkan kehancuran dan kemusnahan. Mari kita lihat kehidupan masyarakat Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam. Okay, kita tengok pula sebelum Islam tu sebelum Allah bagi Islam, apa yang jadi kepada manusia. Tengok yang ni sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam ni, sebelum Islam datang ni, dia dianggap zaman jahiliah. Sebelum kedatangan Islam, dia dianggap zaman jahiliah. Apa yang jadi pada zaman jahiliah tu? Yang pertama, suasana derita dan sengsara. Suasana dia tak aman, tak bahagia, tak tenteram, sengsara, derita. Banyak berlaku kerosakan. Yang kedua, orang perempuan tidak dihormati dan anak perempuan dibunuh. Orang perempuan zaman dulu, zaman jahiliah dulu, orang perempuan orang tak hormat. Orang kata hina perempuan, dan anak perempuan dibunuh. Kalau mereka tahu lahirnya anak perempuan, mereka akan ambil anak perempuan tu, mereka akan bunuh. Sebab apa? Sebab mereka tak muliakan perempuan, mereka anggap perempuan tu hina. Yang ketiga, kehidupan tidak selamat kerana banyak peperangan. Zaman dulu banyak peperangan, dia bunuh sana sini, ada pembunuhan sana sini. Adik-beradik pun bunuh, keluarga pun bunuh. Dalam satu keluarga pun ada pembunuhan. Yang keempat, menjadi hamba kepada nafsu, ikut nafsu je. Kemudian kita tengok pula apa yang jadi selepas kedatangan Islam. Ini lepas Islam, Rasulullah SAW dia bawa ajaran Islam. Hidup aman dan sejahtera. Hidup manusia jadi aman dan sejahtera. Yang kedua, lelaki dan perempuan dilayan secara adil. Lelaki dan perempuan dilayan secara adil. Mereka tak hina dah perempuan. Mereka anggap perempuan tu mulia, sama macam lelaki. Lelaki mulia, perempuan pun mulia. Yang ketiga, keselamatan manusia terjamin. Masa tu inilah selamatlah manusia. Tak ada kes mencuri, tak ada kes apa, kes kerosakan apa. Kemudian yang keempat, menjadi pemimpin dan contoh ikutan melalui ilmu dan akhlak. Seterusnya, Islam adalah agama yang boleh membezakan antara perkara-perkara berikut. Islam ni dia boleh membezakan antara perkara berikut. Tengok contoh.
petunjuk dan kesesatan. Islam ni dia boleh membezakan petunjuk dan kesesatan. Yang kedua, kebenaran dan kebatilan. Kita boleh beza yang mana petunjuk, yang mana sesat, yang mana kebenaran, yang mana kebatilan. Kita boleh nampak yang mana beza tu. Yang ketiga, perkara yang boleh memberi manfaat dan mudarat kepada manusia. Kita boleh tengok lah perkara yang boleh memberi mudarat dan manfaat. Bila kita menganut agama Islam, kita boleh tahu yang mana bagi manfaat, yang mana bagi mudarat, yang mana selamat, yang mana tak selamat. Contohnya, berjudi dan minum arak ditegah oleh Islam kerana akan mendatangkan mudarat. Kemudaratan ini bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kalau kita tanya diri kita, berjudi baik atau tidak? Kita sebagai umat Islam, kita mesti kata tidak baik. Berjudi adalah satu perbuatan yang haram. Dan minum arak adalah haram. Jadi kita walaupun ramai yang berjudi, walaupun di Islam, ini adalah tidak baik. Perkara yang tidak baik, kerana ia adalah haram sisi Allah SWT. Mari kita tengok seterusnya. Kesan kepada sesiapa yang mengikut perintah Allah SWT akan diberi ganjaran syurga, tetapi bagi mereka yang melanggar perintahnya akan mendapat balasan neraka. Siapa yang ikut perintah Allah akan masuk syurga. Siapa yang tak ikut perintah Allah akan masuk neraka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Infitar ayat 13 hingga 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang yang derhaka benar-benar berada dalam neraka. Manusia yang tidak beriman dan tidak mengenal Allah SWT, mereka tidak dapat petunjuk yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Berbeza dengan manusia yang hidup berlandaskan syariat Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, akan sentiasa cintakan keamanan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surahul Azim, yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan kamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah bagi Rasul kita, Allah bagi Nabi Muhammad kita sebagai rahmat, tanda kasih sayang Allah. Jadi, setakat itu saja pelajaran akhlak tajuk 1 unit 1 dan 2. Kita sambung pada tajuk seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.